Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Tepuk tangan kepada Tan Sri sekali. Tepuk tangan bukan kerana dia pakai baju kuning, kerana pagi ini dia beritahu KSN tak ikut program mesyuarat dengan KSN, mesyuarat penting kerana ingin bersama-sama dengan guru-guru pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia yang juga pakai baju kuning. Tepukan untuk Dr. KP. Saya silap pakai baju tadi. Pagi tadi isteri saya dah letak baju kuning, tapi saya kata baju kuning pakai malam ni. Malam ni ada satu majlis kenduri kahwin kawan saya. Bukan saya. Yang berbagi Datuk Haji Khairil bin Haji Awang, Pengarah Institut Amuddin Baki. Tepuk juga kepada, kena tepuk semua ni. Datuk Mahmud Karim, Ketua Jemaah Nazir, Jamaah Kualiti, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, Pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri yang datang dari seluruh negeri, Tan Sri juga ada, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin menyampaikan salam daripada yang amat berhormat Menteri Pendidikan, yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini kerana terpaksa bergegas berada di Turki kerana Turki menyambut kerajaan baru mereka. Dan saya ditugaskan untuk membaca teks ucapan yang telah disediakan dengan sedikit tambahan fakta supaya kita tak tidur pagi ini. Alhamdulillah, marilah kita memanjangkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama menghadiri Konvensyen Pendidikan Kenegaraan Kebangsaan tahun 2014 pada pagi ini. Satu konvensyen yang penting untuk kita semua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Pusat Pendidikan Kenegaraan Institut Amuddin Baki atas inisiatif menganjurkan satu konvensyen yang amat penting dalam usaha meningkatkan penghayatan asas-asas kenegaraan dan memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan warga pendidikan negara kita. Sebagaimana kata Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, di sini lahirnya sebuah cinta. Di negara inilah lahirnya sebuah cinta. Asas-asas kenegaraan yang perlu dipupuk oleh kita semua. Penganjuran konvensyen ini dalam semangat sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-57 adalah amat tepat pada masanya. Tema konvensyen ini iaitu membangun generasi pembina negara adalah amat relevan dengan fungsi pendidikan sebagai wahana penting pembinaan sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Ia sejajar dengan hasrat Penyata Razak 1956 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Takut tak ingat? Tak boleh kira. Yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan pada waktu ini. Bermula saya katakan dahulu lagi, sejak Penyata Razak 1956. Sehingga masa kini. Saya percaya perbincangan mengenai topik-topik penting dalam konvensyen ini yang menyentuh tentang asas-asas
perlembagaan. Akan dikupas pada hari ini betapa pentingnya kita memahami perlembagaan negara itu sendiri sebagai asas perpaduan kita, kerana peranan pendidikan dalam memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan memberi impak yang positif terhadap usaha berterusan kerajaan untuk memperkukuhkan perpaduan di negara kita. Dalam tempoh 5 dekad selepas merdeka, Malaysia telah menempa nama sebagai sebuah negara majmuk yang paling berjaya dalam mengurus hubungan di antara kaum dan agama. Nak tekan sebagai sebuah negara majmuk yang paling berjaya dalam mengurus hubungan di antara kaum dan agama. Tidak seperti kebanyakan negara bekas tanah jajahan lain yang terpaksa bergelut dengan pertelingkahan kaum dan agama sehingga menyebabkan pertumpahan darah dan kehilangan nyawa. Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan harmoni. Alhamdulillah, keamanan dan keharmonian masih kekal bersama-sama dengan kita masa kini. Bila putih lama tu tepuklah. Tak faham-faham bagi cikgu ni. Ini penekanan bahawa kita muncul sebuah negara yang aman, tenteram, harmoni. Alhamdulillah, kita mesti perlu bersyukur dengan apa yang ada pada kita pada masa kini. Di awal zaman kemerdekaan dahulu, ramai pihak meramalkan Malaysia tidak akan mampu mengurus hubungan kaum dengan baik dan bakal menjadi sebuah negara yang porak-poranda. Namun, ternyata ramalan pesimis itu meleset. Kita berjaya memelihara keharmonian kaum dan mengekalkan kestabilan politik yang merupakan faktor utama Malaysia berjaya mewujudkan keamanan dan memacu kemajuan ekonomi yang pesat dalam tempoh hanya 5 dekad. Saya nak beritahu kepada guru-guru sekalian bahawa kemajuan ekonomi kita memang bukan calang-calang. Kerana kemajuan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita 6.2% buat suku tahun pertama. Ni tulis nota, ni kena balik beritahu semua ni. Saya akan buat satu ujian. Saya biasa bila tanya dengan guru-guru, dengan pengetua-pengetua, dengan pengarah tanya soalan. Berapa pertumbuhan ekonomi negara suku pertama tahun ini? Jawapannya 6.2%. Suku kedua berapa peratus? 6.4%. 6.4% untuk suku kedua. Untuk suku pertama berapa peratus? 6.2. Bagus. Ini merupakan satu pertumbuhan ekonomi yang terbaik di negara ASEAN sebenarnya. Yang terbaik di negara ASEAN. Dan ini pembangkang tak beritahu. Dia hanya memburukkan kerajaan. Sekarang kini apa kerajaan buat pun semua tak betul. Bawa balik jenazah MH17, dia kata apalah. Beri pengiktirafan yang lebih-lebih. Yang Lahad Datu tak beri pengiktirafan. Kita dengar tu betul juga. Tapi kita fikir kembali apa mereka kata apabila kita memberi penghormatan kepada apa berlaku di Lahad Datu. Dia kata apalah, itu sandiwara kerajaan. Betul tak betul? Sandiwara? Tak ada lah. Apa beri pengiktirafan lah? Orang yang sama mengatakan perlu diberi pengiktirafan. Orang yang sama mengatakan itu sandiwara. Betul tak betul ni? Tak betul lah mereka. Sebab tu kita betul. Tak ada yang betul kerajaan ni. Yang baik tak beritahu. Ini asyik kritik manjang. Ini guru-guru kena faham. Guru-guru pun kena ada. Tak betul juga. Ada lah. Bukan tak ramai. Ada juga. Yang tak betul perlu dibetulkan. Itu sebab kita mengadakan convention pada hari ini agar kita faham. Jangan guru pula tidak faham. Susahlah kita nak wujudkan perpaduan negara. Balik pada teks pula.
Hari ini masyarakat pelbagai kaum di negara kita bukan saja terselamat daripada persengketaan